Itu tentu muslihan. Rasulullah mengajar kita tak boleh ambil, walaupun tanaman ibadat, tak boleh ambil lebih daripada hak dia. Kecuali kalau dia redha. Dia kata tak payah bayar lah, tak apa, ambil jazah. Walaupun saya kena bayar hiqah. Unta yang genap 3 tahun masuk tahun keempat, tapi tak ada. Yang ada jazah, yang genap 4 tahun masuk tahun kelima. Dia kata tak apa, ambil lah, tak payah bayar apa-apa. Mana yang baki kau sedekah. Tapi kalau dia tak sedia, kena bagi balik dekat dia. Kena pulang 2 ekor kambing ataupun 20 dirham. Bab berkenaan dengan zakat unta. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna A'rabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hijrati faqala wayhak inna sya'naha syadidun fahal laka min ibilin tu'addi sadaqataha qala na'am qala fa'amal min wara'il bihari fa inna allaha lan yatiraka min amalika syai'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya seorang dusun, terjemahan pada Arabi ini orang Arab yang tinggal di pedalaman, di pedalaman yang mana mereka berpindah randah mencari padang rumput. Itu mana Arab, bukan bermakna orang Arab saja. Kalau orang Arab dia panggil Arabi, ini Arabi maknanya orang Arab juga, tapi yang tinggal di pedalaman, ataupun memberi makna yang sama dengan Badawi, Al-Badawi, Badawi kampung, pedalaman. Seorang dusun, seorang Arab pedalaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Ini maksudnya ilal Madinah. Perlukah dia berhijrah ke Madinah sebagaimana sahabat-sahabat daripada Mekah berhijrah ke Madinah? Perlukah dia ini tinggalkan pedalaman, tinggalkan unta dia, tinggalkan kambing dia untuk sama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain menetap di Madinah? Nabi kata, waihak, sayang kamu. Perkataan waihak ini dia boleh beri dua maksud yang kontra. Ada ketika dia beri makna celaka kamu, binasa kamu, dan ada ketika dia beri makna sayang kamu, bertuahnya kamu. Di sini sudah tentu beri makna yang positif, iaitu sayang kamu, bertuahnya kamu. Inna sya'naha syadidun, sesungguhnya urusan itu berat. Urusan hijrah ni suatu yang berat, bukan mudah-mudah. Tak semua orang mampu untuk melakukannya. Fahal laka min ibilin tuaddi sadaqataha, apakah kamu mempunyai unta yang akan kamu tunaikan zakatnya? Apakah kamu memiliki unta-unta yang mana kamu ternak dia dan kamu menunaikan zakat? Jadi seolah-olah Nabi nak sebut dekat dia, kalau kamu memiliki unta di pedalaman, teruskan kerjaan kamu itu, tak usah kamu menetap di Madinah, dan kamu hasil usaha kamu itu kamu keluarkan zakat, itu boleh menggantikan hijrah bagi kamu, dan menggantikan hijrah bagi kamu. Tak perlu kamu datang menetap di Madinah. Dia menjawab, ya. Qala na'am, ya, dia memiliki unta yang dia ada ternakan. Maka Nabi SAW bersabda, fa'amal min wara'il bihari, maka beramallah, bekerjalah, itu makna bekerjalah dari balik lautan. Wallahu a'lam bishawab. Disebut dari segi kataan al-bihar itu memanglah lautan, tapi tengok dalam syarah para ulama menyatakan al-bihar di sini tidak memberi makna lautan, tapi memberi makna al-qura wal mudun,
Maknanya kamu bekerjalah di mana tempat sekalipun yang kamu berada, berperanan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi amal kamu sedikit pun. Yang pentingnya bukan kamu berada di satu tempat itu, ini dan sebagainya. Di mana-mana tempat yang kamu berada dan kamu melaksanakan tugas kamu dan kamu melaksanakan hak Allah, maka itu akan meletakkan kamu dalam posisi yang sama macam sahabat-sahabat yang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini asalkan kita mengambil posisi yang sesuai sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang bekerja. Kemudian bila ada pendapatan, tunaikan tanggungjawab kepada Allah. Tunaikan zakat, beri infak, wakaf. Jadi sebab itu kita pernah sebut dah tuan-tuan sekalian, bagi ustaz kita yang dia membina sekolah, madrasah dan sebagainya, jangan kita tuan-tuan biarkan dia pula nak cari duit, dan dia terpaksa tinggal kelas dia. Dulu-dulu tak apalah, sekarang ni dia panggil berbeza tuan-tuan sekalian. Dulu kot kampung pun, tuan-tuan pondok dulu di kampung tu boleh makan dah. Ikan pun ada, kemudian sayur pun ada. Zaman dah tuan-tuan sekalian tak macam dulu. Jadi sebab itu kita kena bagi tugas yang sama banyak. Tugas peranan itu sama banyak. Kita serahkan kepada mereka untuk sepenuh masa mengajar, mendidik, menguruskan sekolah, melahirkan para ulama, para asatizah yang baru-baru, kerana mereka pula nanti yang lama-lama ni mati, meninggal, tuan-tuan sekalian yang barulah nak kena ambil alih. Jadi itu peranan tuan-tuan sekalian, nak beri support. Jadi tuan-tuan tak payahlah pula tinggal kerja, nak jadi ustaz pula. Tuan-tuan kerja, berniaga, cari duit lebih banyak. Kemudian ada untung sebuah sikit itu, sebahagian yang itu tuan-tuan bayar zakat, wakaf, infak dan sebagainya. Itulah dimaksudkan, mudah-mudahan dimaksud oleh Nabi ini. Tak usah kamu nak main Madinah, nak ikut macam mana sahabat-sahabat yang lain berhijrah. Kamu kekal saja di pedalaman kamu, belau unta. Kemudian bila cukup nisab, cukup haul, bayar zakat. Itu Allah tidak akan mengurangi amalmu sedikit pun. Jangan bimbanglah. Allah tidak akan mengurangi amal atau pahala amalan. Maksud di sini amal, di sini pahala amalan kamu sedikit pun. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana hadis ini dia ada aspek umum. Kerana Nabi sebut fa'mal, beramallah kamu di mana-mana saja kamu berada. Al-bihar dengan makna al-qura wal mudun, di kampung kah, di pedalaman kah, di kota kah, kata Nabi, beramallah di mana saja kamu berada, bekerjalah, dan Allah tidak akan mensia-siakan amalan kamu sedikit pun. Jadi, dan secara khusus pula dia tak berkait dengan tajuk kita lah, zakat unta. Sebab Nabi tanya dia, kamu ada unta? Sebab biasa dengan orang Badui ini ternakan. Dia kata ya ada. Kemudian Nabi sebut pula zakat, unta yang boleh kamu tunaikan zakat. Dan di sini Nabi sebut sedekah. Jadi kerana itu bahasa Quran dan sekalian, sedekah dalam Quran dan juga sedekah hadis Nabi bukan makna sedekah macam mana kita hari ini, bukan. Itu sebab itu dalam fiqh dia dah jadi istilah. Tapi sedekah dalam Quran dan hadis dia memberi makna sedekah, dia memberi makna zakat dan juga sedekah. Dia panggil yang wajib dinamakan zakat dan yang sunat dinamakan sedekah. Yang wajib dinamakan zakat di sisi ulama lah, dan yang sunat itu dinamakan sedekah. Babu man balagat indahu sadaqatu binti makhadin wa laysat indahu. Bab orang yang sudah sampai kewajipannya mengeluarkan zakat berupa makhad, dia terjatuh. Binti makhad, yang binti makhad, binti iaitu anak unta betina. Makhad iaitu yang berumur, yang berusia genap setahun, tetapi tidak mempunyainya. Mana dia wajib, dia kena keluarkan zakat seekor
anak unta betina genap setahun, tapi tak ada dalam senarai unta-unta yang dia miliki tu, dia tak ada yang umur tu. Jadi macam mana nak keluarkan apa? Dan di samping hadis ini sebenarnya kalau kita tengok cara menyuruh, dia berkait dengan zakat unta. Ini zakat unta. Tapi Imam Bukhari dia dari segi tajuk itu dia letakkan khusus yang tu. Jadi berapa ekor unta tu tuan sekalian? Bila seorang tu dia miliki, dan zakat dia adalah bintu makhad, seekor unta. Iaitu bila dia memiliki 25 hingga 35 ekor unta. 100,000 lebih ni aset dia. Seekor unta dalam 5,000, 6,000. 25 ekor kali 5, 1,200 lebih. Jadi kalau seorang itu dia ada 25 hingga 35 ekor unta, zakat dia seekor unta betina yang berumur genap setahun, masuk tahun yang kedua, walaupun sehari. Itu seekor. Jadi nisab unta ni dia 5 ekor mula, 5 hingga 9 ekor seekor kambing, sampai 20, sampai 24. 5 hingga 9 seekor, 10 hingga 14 2 ekor kambing. Dia mula dengan kambing, bukan unta. Walaupun zakat itu zakat unta, tapi nak kena keluarkan itu dengan kambing. 5 hingga 9 seekor kambing. Tuan-tuan dan puan, kita mengaji bila, walaupun tuan-tuan pun tak ada unta, anak pun tak ada unta, tapi kita mengaji ni al-hasbi ilmi, nak jaga ilmu jangan bagi hilang. Mudah-mudahan ke depan nanti kau ada yang orang ternak unta, 5 ekor unta kena berpulak zakat, seekor kambing. Seekor kambing. 5 hingga 9. Bila sampai mencecah 10, 2 ekor kambing. 10 hingga 14, 2 ekor kambing. Kalau mencecah 15, 3 ekor kambing, 15 hingga 19. Kalau mencecah 20, 4 ekor kambing sehingga 24. Tapi bila mencecah 25, dia pergi pada unta balik. Seekor unta betina berumur 1 tahun, genap setahun. Anas radhiyallahu anhu haddatsahu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu fariidata sadaqati allati amara Allahu rasulahu ila akhir hadis. Matan hadis panjang, kita terus pada makna saja. Kalau ada kekeliruan tentang makna, baru kita rujuk pada matan insya-Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar, ini maknanya ini berlaku selepas wafatan Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu telah jadi khalifah. Anas radhiyallahu anhu bahwasanya menceritakan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya tentang kewajipan zakat yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas dilantik oleh Abu Bakar menjadi gubernur di Bahrain pada ketika ini. Jadi khalifah mengutus surat taklimat tentang zakat kepada gubernur Anas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang zakatnya mencapai, sebaiknya diterjemah adalah, bukan mencapai, adalah. Barang siapa yang zakatnya adalah jaza'ah, iaitu unta yang umurnya masuk tahun yang keempat, itu silap, yang kelima, yang genap 4 tahun masuk tahun yang kelima. Pindah tuan-tuan sekalian, tidak tuan-tuan akan keliru kan, yang kena pindah dulu. Barang siapa yang zakatnya adalah jaza'ah. Apa makna jaza'ah? Dia ada 4 istilah. Yang pertama tadi kita jumpa dah, bintu makhadin, itu satu. Bintu makhad, itu yang pertama, iaitu unta yang genap setahun masuk tahun yang kedua walaupun sehari. Itu dia punya bintu makhad.
Yang kedua bintu labun. Bintu labun iaitu unta betina yang genap 2 tahun usia dia, masuk tahun yang ketiga, itu bintu labun. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, hiqqah. Hiqqah iaitu unta yang cukup umur ataupun genap 3 tahun masuk tahun yang keempat, itu hiqqatun. Haqqah, ta simpul. Atau dalam bahasa Melayu tuan-tuan heja HIQQAH, hiqqah. Mana unta betina yang genap umur 3 tahun masuk tahun yang keempat. Yang keempat jaza'ah, disebut sini jaza'ah, iaitu unta yang genap 3 tahun, genap 4 tahun, yang genap 4 tahun usia dia, masuk tahun yang kelima. Jadi barang siapa yang zakatnya adalah jaza'ah, iaitu dia kena keluarkan unta yang umurnya masuk tahun yang kelima, mana genap 4 tahun masuk tahun yang kelima. Berapa ekor unta ni tuan-tuan sekalian nak kena keluarkan jaza'ah ni? Iaitu bila dia memiliki 61 ekor hingga 75 ekor. 61 ekor hingga 75 ekor. Tuan-tuan kali tengok 61 kali 5,000 berapa? Saya ada 300,000. 300,000. Maka hiqqah, ini pun tuan-tuan kena tambah sikit, namun tidak ada pada dia melainkan hiqqah. Unta yang umurnya masuk tahun keempat, mana genap 3 tahun masuk tahun yang keempat. Tuan-tuan kena dengar pelan-pelan baru boleh. Tapi tak apalah tuan-tuan, tak ingat pun tak apa, tak masalah. Tapi kalau ustaz dia kena ingatlah. Tak apa, pelan-pelan. Jadi dia wajib keluarkan jaza'ah sebab unta dia 61 ekor hingga 75. Tapi dalam banyak 61, 75 tu tak ada jaza'ah. Tak ada yang cukup umur 4 tahun. Yang ada hiqqah. Yang paling tua apa hiqqah, iaitu yang genap 3 tahun masuk tahun keempat. Itu unta yang umurnya masuk tahun keempat, ini genap 3 tahun masuk tahun keempat. Maka kata Nabi, walaupun saya nak bakal tulis surat, tapi ini daripada Nabi SAW. Kata Nabi, hiqqah itu diterima. Hiqqah itu diterima disertai 2 ekor kambing jika mudah baginya. Mana kena top up, sebab dia lari setahun, mudah setahun yang diterima tu. Hiqqah tu diambil dan dia kena top up 2 ekor kambing, ganti setahun tu, ganti beza setahun. Atau kalau mudah bagi dia, mana kalau dia boleh bagi kambing, ataupun 20 dirham. Kalau dia tak boleh bagi 2 ekor kambing, dia kena top up dengan 20 dirham. Barang siapa yang zakatnya mencapai, yang ni adalah pindah, bukan mencapai, adalah hiqqah, iaitu unta yang umurnya masuk 4 tahun, iaitu genap 3 tahun masuk 4 tahun. Berapa ekor unta dan sekalian dikenakan zakat hiqqah ini? Unta betina yang genap 3 tahun masuk tahun yang keempat, iaitu kalau dia memiliki unta 46 ekor hingga 60 ekor. 46 hingga 60 ekor, dia kena keluarkan hiqqah, iaitu unta yang umurnya masuk tahun yang keempat, genap 3 tahun masuk tahun keempat. Namun ia tidak punya hiqqah, dia tak ada dalam senarai 46 hingga 60 ekor tadi ini, tak ada hiqqah, tidak ada. Maka kata Nabi, dan dia punya jaza'ah, tapi ada jaza'ah pula yang lebih tua, lebih mahal. Maka jaza'ah itu diterima, dia ambil jaza'ah itu, dan penarik zakat, ini pemungut zakat, memberi kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Tadi dia kena top up, ni amil kena bayar balik kat dia. Itu tuan-tuan sekalian, Rasulullah mengajar kita
tak boleh ambil, walaupun tanaman ibadat tak boleh ambil lebih daripada hak dia, kecuali kalau dia redha. Dia kata tak payah bayar lah, tak apa, ambil jazah. Walaupun saya kena bayar hiqah, unta yang genap 3 tahun masuk tahun keempat, tapi tak ada. Yang ada jazah yang genap 4 tahun masuk tahun kelima, dia kata tak apa, ambil lah, tak payah bayar apa-apa. Mana yang baki kira sedekah. Tapi kalau dia tak sedia, kena bagi balik dekat dia. Kena pulang 2 ekor kambing ataupun 20 dirham. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila berniaga kadang-kadang dia jadi macam tu. Ada orang dia tak bagi baki. Mentah-mentahlah baki tu kupang-kupang, dia buat dak sengah, dia tak boleh. Dia tetap kena bagi. Ataupun dia tanya, macam mana ni, saya tak ada adik kecil. Kalau dia tak apa, saya halal. Alhamdulillah. Dia tak boleh main sengah begitu. Orang tak minta, dia tak bagi. Dia tak boleh begitu. Kalau zakat ni ibadat pun Allah Ta'ala, Rasulullah pesan, kena bagi balik yang dia tu, mana hak dia tu, lebihan. Barang siapa yang zakatnya mencapai adalah hiqah, dan kita baca itu kan, barang siapa yang zakatnya adalah hiqah dan ia mempunyai bintu labun. Tadi dia menjadi jazah yang lebih tua, ni dia mempunyai bintu labun, mana yang lebih muda, iaitu unta yang umurnya masuk tahun yang ketiga, genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga, maka bintu labun itu diterima dan juga memberikan, yakni pemilik unta mesti memberikan, ini top up, sebab dia hanya ada yang muda, patut dia kena bayar hiqah, tapi hiqah tak ada. Yang ada adalah bintu labun, iaitu unta yang berusia genap 2 tahun masuk tahun 3, maka bintu labun itu diterima dan juga memberikan, mana pemilik unta kena berikan bersamanya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Barang siapa yang zakatnya bintu labun, kalau hiqah tadi berapa? Iaitu 46 dengan 60 macam tadilah. Cuma yang tadi dia tak ada hiqah, dia ada jazah. Yang ni pula dia kena dia diwajibkan zakat hiqah juga, tapi dia tak ada hiqah dan dia hanya ada yang lebih muda, iaitu bintu labun. Maka dia diterima, amil menerima bintu labun itu, di samping dia kena ambil tambahan 2 ekor unta ataupun 20 dirham. Barang siapa yang zakatnya adalah bintu labun, iaitu unta yang genap 2 tahun masuk tahun yang ke-3, berapa ekor unta ni dikenakan bintu labun? Kita sebut dah tadi tentang Muslim, iaitu 36 hingga 45. Kalau dia memiliki jumlah unta 36 hingga 45 ekor, maka dikenakan zakat bintu labun. Unta betina genap 2 tahun, yang genap 2 tahun, dan dia punya hiqah, tapi dia tak ada bintu labun untuk bayar. Dia ada hiqah, unta yang lebih, usianya lebih, iaitu 3 tahun genap, maka hiqah itu diterima dan penarik zakat, yakni pemungut zakat, memberinya, yakni memulangkan kepadanya 20 dirham dan 2 ekor kambing. Barang siapa yang zakatnya mencapai bintu labun dan ia tidak memiliki bintu labun, ia memiliki bintu makhat, mana lebih muda, kerana bintu labun 2 tahun, genap 2 tahun, bintu makhat pula genap setahun, dia tak ada unta yang lebih berusia yang sama dengan bintu labun itu 2 tahun, tidak ada, maka diterima, disertai dengan menyerahkan, mana pemilik zakat, pemilik harta adalah top up, tambah 20 dirham atau 2 ekor kambing. Itu selesai di sini, untuk bersiarnya. Jadi begitulah zakat unta. Alhamdulillah, tuan-tuan bersekalian, kita faham secara umum. Lebih baik kita faham hadis ini secara umum, secara detail, kerana dia tak ada kaitan dengan kita lagi dah. Secara umum, zakat mesti bayar penuh, tak boleh kurang. Sebab tu Nabi suruh top up, mesti bayar penuh, jangan berlebih kurang. Kalau lebih tak apa, kurang tak boleh.
Mana jangan berkurang, berlebih tak apa. Lebih tak apa jadi sedekah, kurang tak boleh. Dan begitu juga orang yang tadi ambil, dia tak boleh ambil lebih sehingga merugikan orang, kecuali dengan keredaan pemberi zakat. Dia mesti ambil tetap tepat-tepat lah, orang bagi elok, kemudian dia ambil. Begitulah tuan-tuan sekalian. Kemudian babu zakatul ghanam, bab zakat kambing. Tuan-tuan tengok hadis tu panjang. Semua berkait dengan zakat binatang. Cuma kambing lah, di ujung dia akan sebut kambing. Itu mungkin masyarakat kita ada banyak pula kambing. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahu an Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu hadzal kitab ila akhir hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat ini kepadanya ketika ia mengutuskannya ke Bahrain. Kita sebutlah. Imam Bukhari ni dia teknik dia suka potong-potong hadis sebab dia nak beritahu sesuatu dekat kita. Dan di samping dia nak banyak riwayat dia panggil. Walaupun hadis ni konten sama, tapi dia guru dia berbeza. Jadi nak kekalkan guru. Dia nak kekalkan guru. Mana riwayat daripada guru yang berbeza. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang hari ini dia dah tak mau sebut guru dia siapa. Orang dulu berbeza. Barakatul ilmi, kata saya Imam Nawawi, ramai ulama sebut keberkatan ilmu ialah menyandarkan ilmu itu kepada guru yang asal. Jadi sebab itu orang dulu, Imam Nawawi sendiri, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab dia banyak nakal. Imam Syafi'i kata begini, mana kata begini, kata begini. Tapi orang hari ini seolah-olah nak gambarkan semua daripada dia. Tapi orang yang berilmu tahu dia ambil mana. Mana kita baca, dia tahu dia ambil mana. Jadi dia tak, sepatutnya dia tak boleh begitu. Yang keberkatan ilmu tu ialah kita kena rajin sebut guru-guru sebelum kita. Ulama begini, kata begini. Di mana kitab yang kita baca tu, kita nakalkan. Sebab itu waktu nak duk cerita kat tuan-tuan, contoh macam tafsir, kita selalu sebut Jalalain, Imam Jalalain, kita sebut Imam Al-Wahidi, kena sebut Imam Ibn Katsir. Tapi kalau huraian tafsir tu nak sebut, rajin sebut dua tu lah. Sebab tak dan Imam Ibn Katsir ni kitab dia panjang sangat. Jadi kita ni, orang kata apa, sesuai dengan kita ni hak mudah-mudah. Jadi kitab kecil-kecil tu lah. Imam Al-Wahidi, kemudian Imam Al-Suyuti, Al-Mahali, Jalalain tu lah. Ada kadang-kadang Al-Mukhtasar fi Tafsir. Itu dia dikarang oleh ramai ulama, nak sebut semua tak boleh. Jadi kena sebut kitab dia saja. Berbelas orang tu Al-Mukhtasar fi Tafsir ditulis. Kadang-kadang kita sebut juga imam-imam yang lain dan berselian. Begitulah juga bila kita mengajar hadis ni pun, kalau tuan-tuan perasan nak selalu sebut Imam Al-Qastalani, kita ada Sa'di, ada Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian Syekh Al-Bugha, itu semua orang yang menulis mensyarah kitab tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari dia begitu. Dan dia banyak hadis. Kadang-kadang hadis contoh innamal a'malu binniyat, dia ulang 7 kali dalam sepanjang kitab dia. Padahal hadis tu simple je. Dia ulang 7 kali, dia ulang dalam kitab dia tu. Dalam tajuk yang berbeza, dia ulang 7 kali. Innamal a'malu binniyat. Ini pun sama juga. Jadi ketika mengutusnya ke Bahrain, apa kandungan surat itu? Kita baca secara inilah, sebab tadi dia berulang tuan-tuan sekalian. Bab unta juga di ujung bab kambing. Jadi yang tak ada dalam hadis sebelum ni ialah yang kambing di ujung. Dan nama dia beri tajuk pun Babu Zakatil Ghanam, bab zakat kambing. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebab itu Nabi mengajar tulis surat mesti dengan nama Allah. Bismillah. Tulis surat mesti bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajipan zakat yang difardukan oleh Rasulullah SAW ke atas kaum muslimin yang diperintahkan
dan diperintahkan oleh Rasulnya. Barang siapa dari kaum muslimin yang diminta menurut ketentuan itu, mana dipungut zakat dengan ketentuan yang akan disebut ini, maka hendaklah ia memberikannya. Ya, maknanya amil pun dia kena ikut ketentuan ni. Jangan bermudah-mudah, jangan ikut dan dia. Dan kalau amil pungut tak ikut ketentuan ini, jangan bagi. Jangan beri, mana kamu tak wajib bagi. Barang siapa diminta atas, undang tulis itu, mengatasi ketentuan ni, mana lebih, maka janganlah ia memberikan. Ya, mana jangan dia bagi yang lebih itu. Setakat ketentuan ni saja, melainkan dengan keredaan diri dia sendiri. Dalam 24 ekor unta dan di bawah. Bagi, dalam mana bagi 24 ekor unta ke bawah, setiap 5 ekor unta seekor kambing. Setiap 5 ekor unta seekor kambing. Apabila unta itu mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, zakatnya bintu makhab, iaitu unta betina yang umurnya masuk tahun yang kedua, yang genap setahun masuk tahun yang kedua. Apabila unta itu 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya seekor bintu labun, iaitu unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga. Mana genap 2 tahun, cukup 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Bila unta itu mencapai 61 ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah jazah, iaitu unta yang umurnya masuk tahun yang kelima, yakni genap 4 tahun masuk tahun yang kelima. Cuma dalam hadis ini dia ada skip, ada satu lagi, dia tengah-tengah tu. Tapi tengok lamatan tu sama, mungkin dalam matan lain ada, iaitu dia bagi bilangan sebelum 61, iaitu 46 hingga 60 hiqah. Ini tak ada lamatan ni, ada lamatan lain insya-Allah. Bila unta itu mencapai 61 ekor hingga 75 ekor, zakatnya adalah jazah, yakni unta yang umurnya masuk tahun yang kelima. Bila unta itu mencapai 76 ekor sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. 2 ekor bintu labun. Bila unta itu mencapai 91 ekor sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekor hiqah, 2 ekor betina, unta betina hiqah yang genap 3 tahun. 2 ekor. Tuan-tuan bayangkanlah berapa aset dia ni. 91 ekor dengan 120 ekor. 100 kali 5,000. 500,000. Aset dia. Lebih kurang zakat dia 10,000. 10,000 lebih-lebih lah. Bila unta itu mencapai, bila unta itu melebihi 120 ekor, setiap 40 ekor zakatnya seekor bintu labun, dan setiap 50 ekor zakatnya seekor hiqah. Dan barang siapa yang hanya memiliki 4 ekor unta saja, maka tidak ada zakatnya kerana tak capai nisab. Nisab dia 5 ekor, kecuali pemiliknya mau mengeluarkan. Amir pergi tengok-tengok, oh ada 4 ekor, saya tak apa, saya nak balik lah. Dia berkata, mai sini, saya nak bagi juga. Dia bagi sekok kambing. Boleh terima. Boleh terima. Dulu tuan-tuan sekalian, waktu mengaji dulu, inilah fiqh yang mana murid doa, ya Allah janganlah bagi ustaz masuk soalan. Masuk soalan bab zakat unta saja gaul kepala. Dia nak kena ingat satu-satu. 5 hingga 9 yang sekian, 9 hingga 10 sekian. Ya. 9 dia panggil 10. 10 hingga 14 sekian. Pening kepala. Kadang-kadang kosong itu. Tak jawab. Kemudian tentang zakat kambing yang digembalanya, apabila telah mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing. Dia mula 40 sampai 120 ekor, seekor kambing dia.
Kalau dia ada 50 pun sekor kambing, dia ada 60 sekor kambing, 100 ekor sekor kambing, sampailah dia panggil 120 ekor. Nah, masih 120 ekor tu pun masih sekor kambing. Apabila kambing itu, kata Nabi SAW, lebih dari 120 ekor, mana mula 121 sehingga 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 121 2 ekor kambing, 130 ekor 2 ekor kambing, 100 apa ni sampai 200 lah, 200 2 ekor kambing. Dan apabila kambing itu lebih 200 ekor, lebih 200 ekor, sampai 300 ekor, tiap 100 ekor kambing seekor kambing. Jadi 40 hingga 120 seekor kambing, 121 hingga 200 2 ekor kambing, 201 sehingga 399 3 ekor kambing. Bila masuk 400 ekor, bila masuk 400 ekor, maka setiap sekor itu teruslah setiap sekor kambing. Jadi kalau 400 ekor 4 ekor kambing, kalau 500 berapa? 5 ekor kambing. 600 ekor 600 ekor kambing. Jadi kalau 450 4 ekor kambing sajalah. Kalau 550 5 ekor kambing saja. Jadi dipanggil beza setengah tu dimaafkan, mana Allah Taala bagi. Itu special zakat ternakan. Tapi kalau zakat pertanian, zakat wang ringgit, dia dikira 25% kalau zakat simpanan atas keseluruhan harta yang cukup nisab. Pertanian pun sama. Bagi 10% daripada keseluruhan hasil pertanian yang cukup nisab. Contoh, tuan-tuan dapat 2 bersih 2000 kilo, itu lebih nisab, kerana nisab bukanlah 800 kilo. 2000 kilo. Jadi 10% daripada 2000 kilo itu. Tapi zakat ternakan dia lain. Yang dia beza tu dia tak kira. Dia beza tu dia tak kira. Jadi 400 ekor 4 ekor kambing. Jadi kalau masih dia ada 420, 430, 450, 460 ke 70 kan masih lagi 4 ekor kambing. Sehinggalah kambing dia mencecah 500 ekor, barulah berpindah kepada 5 ekor kambing. Apabila gembalaan seseorang 40 ekor kurang seekor, mana berapa? 39 ekor, ia tidak terkena zakat kecuali pemiliknya menghendaki. Dia fikirah, ambil fikirah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39 ekor saja. Dia tak apa, saya nak balik lah. Kamu tak wajib yang zakat. Tak cukup 40. Padahal kawan tu sembunyi sekor. Dia jawab dengan Allah Ta'ala lah. Bila dia halau hak baki tu, dia halau pergi masuk lautan supaya tak cukup 40. Itu helah tu. Dia jawab dengan Allah Ta'ala. Jadi tak wajib zakat. Tapi kalau dia, kecuali pemiliknya menghendaki untuk bayar zakat, boleh ambil lah. Jadi tuan-tuan sekalian, 40 ekor seekor kambing umur berapa? 2 tahun. Kalau dia keluarkan biri-biri, umur setahun. Kalau dia keluarkan biri-biri, zakat boleh keluar 2 biri-biri boleh, kambing pun boleh. Kalau biri-biri umur setahun, tak cukup setahun tak boleh. Cukup setahun. Kalau dia nak keluar kambing, mana yang cukup 2 tahun. Dia panggil musinnah. Musinnah. Tentang perak, kata Nabi, zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Perak, Nabi sebut zakat perak. Emas pun sama, cuma dalam matan ni dia tak sebut emas, dia sebut perak. Jika ia hanya memiliki 190 miskal, bukan miskal, dirham. Tuan-tuan kena pindah. Miskal ni emas. Timbangan emas bagi miskal, ni dirham. Jika dia ada 190 dirham sahaja, maka tidak dikenakan zakat sedikit pun, melainkan pemiliknya mau mengeluarkan zakat. Jadi sebab apa? Sebab dalam hadis lain Nabi dah sebut nisab zakat perak 200 dirham.
Jadi kata Nabi, kalau dia ada 190 dirham saja, kata Nabi, tidak dikenakan zakat sedikit pun. Nak amil tak boleh ambil lah zakat. Kalau dia nak pergi sedekah, terpulanglah pada dia. Jadi tuan-tuan sekalian, 190 dirham, 1 dirham 2,975 gram. Ini tuan-tuan yang beli ada aset, tuan-tuan simpan perak ni, perak kali 200. 1 dirham 2,9. Senang kira tuan-tuan, jadi 3 gram lah. 2,97 gram. 2,975 gram itu 1 dirham. Nisab dia 200 dirham. Tuan-tuan genapkanlah. 1 dirham jadikan 3, mana 600 gram perak. Anak semak minggu lepas. 1 gram 3.7 lot. Cuba tuan-tuan puan kali tengok. 600 kali 600 gram kali dengan 3.7 rupang. Ya, anda kira lebih kurang 2,200 RM1. 2,201 ringgit kena keluar zakat. Kalau perak simpanan, betulan lah ni perak murah. Tapi kalau emas, dia tinggi nilainya. Kalau tuan-tuan dan puan memiliki emas, tuan-tuan dan puan memiliki emas, dia 20 miskal nisab dia. 20 miskal. 2 miskal dinar lah. 20 dinar. 20 miskal sama dengan 20 dinar. 1 dinar 4 gram suku. Dia tak boleh berubah. Mana-mana kerajaan Islam sejak zaman Nabi sampai ke ini, bila nak keluarkan duit dinar, kalau dia keluarkan kurang daripada 4.25, mana dinar itu adalah dinar kecoh. Ya. Dinar dia panggil dinar tak cukup ni, tak cukup nilai. Dia mesti 4 gram suku. 4 gram suku emas. Ya, 4 gram suku emas. Hari ini tuan-tuan sekalian, bila 20 miskal, tuan-tuan kalilah nisab. 4 gram suku kali 20 lebih kurang 85 gram emas. Itu dipanggil nisab zakat emas pada ini. Tuan-tuan kali nilai emas setakat yang anda tengok minggu lepas, 1 gram emas, 1 gram emas tuan-tuan sekalian, nilai hari ini RM300 lebih kurang. 85 gram kali 300, 25,500. Itu nisab dipanggil emas. Ya, dan juga perniagaan bersama. Nisab perniagaan bersama. Nisab duit simpanan pun sama. Tuan-tuan cukup setahun, tuan-tuan kena tengok semua harta. Kena tengok. Jadi kalau capai nisab, nilai dia 25,500, tuan-tuan kena keluar zakat. Tapi kalau bawah daripada itu, kira semua harta, duit lantangan dalam bank, emas, tuan-tuan sekalian, semua harta, aset, saham dan sebagainya itu boleh kena campur sekali itu. Semua tu. Kira punya kira adalah lebih kurang dalam 20,000. Nabi SAW tadi tak wajib zakat. Tak wajib zakat, tapi kalau nak keluarkan sedekah, dia aluk-alukkan. Keluarlah sedekah tuan sekalian. Kalau zakat dia dah tetap 25%. Tapi kalau sedekah terpulanglah nak banyak mana nak keluarkan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, selesai kita 2 hadis pada malam ini. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita, dan kita akan cuti 2 minggu insya-Allah. Cuti 2 minggu kerana akan pergi umrah 13 hari bulan. Turun daripada Perlis ni 12 hari bulan. Kita cutilah 2 minggu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan doa selamat pergi, selamat balik insya-Allah. Tuan-tuan selamat berada di sana. Sihat walafiat dan sebagainya, dapat membimbing jemaah umrah yang dengan sebaiknya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.